عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين، وتتعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه ربي. أما بعد. Sihat semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung balik ke pembacaan kita, pembacaan tafsir Ibn Kathir, Tafsirul Quranil Azim. Dan kita telah pun masuk pada ayat yang ke-31 insya-Allah ayat yang ke-31. Jadi insya-Allah kita akan baca seperti biasa bersama-sama lah. Kemudian kita tengok secara ringkas hukum tajwid, dan kemudian barulah kita pergi kepada tafsiran insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله dia kalau nak kena makna seperti sampai Maryam lah, kena type apa banyak sikit. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار ورهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. Okay. Kita ambil sampai situ dulu. Kalau terlebih lagi tak apalah. Okay. Jadi seperti biasa kita tengok sedikit berkaitan dengan ahkamut tajwid. Ittakhadhu ahbaruhum, panjanglah situ. Tak, kita boleh itu mad munfasil ataupun mad jaiz munfasil. Boleh 2, 4 ataupun 6 ataupun 5 lah. Ittakhadhu ahbaruhum. Kemudian ahbaruhum bukan ahbar, bukan ha. Ahbaruhum. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka tidak didengung lah. Ahbaruhum wa ruhbanahum arbabam, tanwin bertemu dengan mim, dengunglah. Arbabam min, 2 dengung tu. Min dunillah, nun mati bertemu dengan dal, hukumnya ikhfa hakiki kan. Min dunillahi wal masihab, hab dipanggil qalqalah. Wal masih ibna maryama, ra mati sebelum dia berbaris atas, maka kita baca dengan ra tebal. Maryama wa ma umiru. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Wa ma satu perkataan, umiru perkataan lain. Jadi hamzah berada pada perkataan yang kedua, maka huruf mad bertemu dengan hamzah, mad jaiz. Wa ma umiru, sama juga. Waw tu huruf mad bertemu dengan hamzah, maka hukumnya sama. Illa liya'budu ilahan wahida, liya'budu pun sama juga, huruf mad bertemu dengan hamzah, mad jaiz. Hau tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham ma'al gunnah. Ya waw mim nun, idgham ma'al gunnah. La ilaha, huruf mad, lam alif tu panggil lam alif, lam dulu baru alif kan. Alif itu bertemu dengan hamzah, sama juga mad jaiz munfasil. La ilaha illahu tu kalau kita nak berhenti kat situ. Kalau nak sambung, la ilaha illa huwa subhanahu. Subhanahu tu hu iaitu dhamir ataupun kata ganti nama maksilah qasirah, pendek je lah, 2 harakat. Subhanahu amma, mim yang bertasydid kita baca dengung, yusyrikun. Kemudian ayat seterusnya yuriduna ayyuta, nun mati bertemu dengan ya, ayyuta fi'u nurallahi bi afwahihim wa
Tu pun tak ada dengung. Tak, mim mati bertemu dengan waw. Wa ya'ballah, jangan baca wa ya'a. Biasa kita kalau temu dengan huruf hamzah yang mati, kita baca secara qalqalah. Wa ya'a, bukan wa ya'ballahu illa ayyutimma. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Ayyutim, mim yang bertasydid juga ada dengung. Nurahu, samalah panjang dua harakat. Walau karihal kafirun, tak ada habis itu. Huwallazi, sama juga mad jaiz munfasil. Arsala rasulahu, hu tu kata ganti nama, mat dua harakat, tak ada hamzah lepas pada dia kan. Jadi mad silah qasira. Rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kalau nak berhenti situ pun boleh, tak ada masalah. Nak sambung pun boleh. Kalau berhenti dia kena, orang panggil tekan sedikit, haqq. Sebab apa? Dia bertasydid. Sebab qaf tu ada sabdu kan. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Musyrikun dipanggil mad arid lis-sukun, mad arid sukun. Okey. Kemudian mad arid ni boleh baca 246 lah, 246. Tak. Okey, asalnya dia mad asli, tapi bila kita berhenti dekat dia jadi ma'arid lis-sukun. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuha mad apa situ? Mad jaiz ke mad wajib itu? Mad jaiz. Sebenarnya ya tu satu perkataan, ya dengan alif kecil tu dia satu perkataan. Ya ayyuha hamzah perkataan yang lain. Ya satu, dah. Ayyuha perkataan yang kedua. Ayyuha. Tapi cara tulis Mushaf Utsmani ni macam tu. Ya ayyuha. Jadi bila dia dalam dua perkataan, dia jadi mad jaiz lah. Ya ayyuhalladzina amanu, sama juga mad jaiz. Inna wujubul ghunnah, nun tasydid. Jumpa nun yang ada sabdu wajib kena dengung. Katsiran mi, tanwin bertemu dengan mim, dengung juga situ, iaitu idgham ma'al ghunnah. Minal ahbari warruhbana, ni ruhbana. Liyakulu, jangan baca ruh, tak, ruhbana. Liyakuluna amwalan, dengung juga situ. Bil batili wa yasudduna an, hukum apa situ tu? Nun bertemu dengan sin, hukum ikhfa hakiki. Ansa, jangan baca an, lidah kita tak naik terus ke langit, serenggang. An sabilillah. Walladzina huruf kaf yang mati dia ada bunyi detakkan. Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqu, nun mati bertemu fa, iaitu ikhfa juga. Yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi, dengunglah. Mim mati bertemu dengan ba, dengung. Bi'adzabin alim, bin alim dengung tak? Dah. Huruf ba ada tanwin kat situ, tanwin bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan hamzah tidak ada dengung. Tak boleh baca bi'adzabin, tak boleh. Bi'adzabin alim. Okey, habis pada ayat yang ke 34. Jadi kita tengok berkaitan dengan dia punya tafsir. Ada yang nak baca tafsir? Boleh. Daripada muka surat ittakhadhu ahbarahum. Silakan, ada mic? Tak ada. Kau ada yang nak baca? Okey, silakan. Daripada ayat 31 kan? Ayat 31 mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah, dan juga mereka menjadikan Rabb Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Okey. Ini kita bersitu dah. Jadi kata terjemahan daripada ayat ini dikata apa dia? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib, padri mereka itu sebagai Rabb. Dia
Tuhan ini yang dinamakan Tuhan, dia ada dua sifat. Yang pertama dipanggil sebagai uluhiyah. Yang kedua, Tuhan ini dipanggil sebagai rububiyah. Ini sepakat Ahlus Sunnati wal Jamaah bersepakat pada perkara ini, uluhiyah dan juga rububiyah. Apa maksud uluhiyah? Iaitu kita beriktikad, yakin bahawasanya Tuhan yang layak disembah, ditunduk patuh hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar. Itu dipanggil uluhiyah. Rububiyah menganggap Tuhan itu sebagai pencipta kepada alam. Menganggap Tuhan sebagai pencipta kepada alam. Cuma dalam isu uluhiyah dan juga rububiyah, antara khilaf yang berlaku antara ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Taymiyah, daripada segi apa dia? Iaitu Ibn Taymiyah menyatakan bahawasanya orang yang meyakini bahawasanya orang itu ada tauhid, beriman dengan tauhid uluhiyah, dia yakin bahawasanya tauhid rububiyah, dia yakin yang Allah Ta'ala tu sebagai pencipta, maka dia dikira sebagai ahlu tauhid. Ibn Taymiyah menamakan sebagai ahli tauhid. Tetapi Ibn Taymiyah kata siapa yang tak beriman dengan rububiyah Allah, maka dia dikira sebagai imannya tidak sempurna lagi. Dia dah dipanggil ahli tauhid, tapi ahli tauhid yang iman tak sempurna, jadi tak Islam juga lah. Cumanya ulama tak setuju di sini ada dua sebab. Yang pertama, Ibn Taymiyah menjadikan rububiyah dan juga uluhiyah ni sebagai alat untuk memangkah orang-orang yang bertawassul, yang kita pernah sebut konsep tawassul. Itu yang pertama. Sebab bagi sebahagian pendapat ni yang keras menganggap bertawassul itu sebagai menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya menamakan orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah itu sebagai ahli tauhid. Ini benda yang ulama tak setujulah. Benda yang ulama kurang tak setuju dengan perkara tersebut. Sebab ulama kata siapa yang beriman Allah Ta'ala itu bertauhid dengan uluhiyah, maka dalam masa yang sama dia akan beriman Allah Ta'ala itu juga sebagai Rabb. Bila dia beriman Allah Ta'ala sebagai ilah, maka dia automatik akan beriman Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Cuma Rabb dengan ilah tu dua sifat yang berbeza daripada segi kefahaman. Daripada segi hak benda tu ada pada Allah Ta'ala, ya, dua-dua tu berlaziman ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan tu jugalah yang kena sembah. Cuma kita beriman Allah Ta'ala itu sebagai pencipta alam dipanggil dengan istilah tauhid rububiyah. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu yang hanya satu-satunya yang layak disembah, beriman dengan tauhid uluhiyah. Jadi kata para ulama, siapa yang beriman dengan rububiyah, maka dia juga wajib beriman dengan uluhiyah. Dia tak ada pisah dua tu. Siapa yang terpisah maka tak boleh panggil ahli tauhid. Dia bukan ahli tauhid lagi. Ahli tauhid wajib mengimani serentak uluhiyah dan juga rububiyah. Benda tu tak boleh pisah. Sebab tu kita kena jelas lah. Setengah orang dia marah sangat pasal isu rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Daripada segi uluhiyah, rububiyah, ahlu sunnah terima, tak ada masalah. Cumanya khilaf dengan Ibn Taymiyah daripada segi mengatakan orang yang mempercayai uluhiyah, rububiyah Allah Ta'ala itu sebagai ahli tauhid. Di situ di antara benda yang ulama tak setujulah menamakan dengan nama tersebut. Okey. Itu secara asasnya. Okey, kemudian sambung sikit lagi, dia kata apa dia? Ini ambil daripada ini adalah dorongan kan? Ini adalah dorongan dari Allah. Ini adalah dorongan dari Allah terhadap orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani kerana ucapan mereka yang kurang ajar, di mana mereka telah berbohong atas nama Allah. Orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah, Maha Suci Allah dari dusta itu, sementara kesesatan orang-orang Nasrani sangat jelas. Oleh kerana itulah Allah mendustakan dua kelompok ini. Okey, yang ni kita ambil daripada ayat 30 tu kan. Jadi Allah Ta'ala menempelak golongan Uzair. Kita dah golongan Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Sebab Uzair ni ada beberapa kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada dia. Yang pertama apa ni? Ingatannya yang cukup kuat. Tak diingat segala apa isi dalam Taurat dan juga Injil. Kemudian yang kedua,
umurnya tidak tua. Dia balik tu dia temu dengan anak cucu dia semua dah tua bangka dah, tapi dia masih lagi muda. Kerana benda pelik yang berlaku kepada Uzair inilah menyebabkan orang menganggap apa dia? Orang menganggap Uzair sebagai juzuk daripada Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam boleh menyembuhkan orang yang kena penyakit. Orang yang kena penyakit yang teruk-teruk, bukan setakat tu, boleh menghidupkan orang yang mati. Kan? Jadi disebutkan dalam Quran semuanya dikaitkan dengan biizni, yakni biizni rabbi. Jadi semua benda yang dibuat oleh Nabi Isa itu semuanya dengan izin aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kekuatan yang ada pada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kerana tu antara benda yang menipu daya golongan Yahudi dan juga Nasrani adalah perkara yang mencari adat. Perkara yang mencari adat ini perkara yang luar biasa. Bila ada pada seseorang menyebabkan orang anggap dia Tuhan. Jadi Dajjal akan datang dengan membawa perkara yang sama. Ni prinsip Dajjal, dia akan datang dengan membawa perkara yang sama. Jadi Dajjal hari ni tengok dengan tekanan ekonomi dan sebagainya, tiba-tiba muncul sosok-sosok seumpama dengan Dajjal, membawa dengan kemewahan, kesenangan dan pelbagai lagi lah. Jadi benda-benda macam tu merupakan alat untuk mereka menarik supaya orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata apa dia? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika qawluhum bi afwahihim." Itu adalah ucapan mereka dengan mulut mereka, yakni tidak ada landasan bagi ucapan mereka itu selain kebohongan dan perselisihan mereka. Maksudnya perkara tu semata-mata dakwaan. Dakwaan yang tidak disusuli dengan apa-apa bukti. Dakwa ni ramai boleh kan, kata Uzair anak Allah, apa bukti awak? Kan tidak ada bukti. Okey. Kemudian ibu mereka meniru, yakni menyerupai qaulalladzina kafaru min qabl, perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yakni dari umat-umat sebelum mereka, di mana mereka telah tersesat sebagaimana generasi sebelumnya. Qatalahumullah, dilaknati Allah mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas boleh baca radhiyallahu anhuma. Kedua je. Okey. Allah melaknat mereka anna yufakun, bagaimana mereka sampai berpaling, yakni bagaimana mereka ingkar dan kebenaran dan berpaling pada kebatilan. Okey, jadi berdasarkan kepada ayat ini, yudahi'u, Allah Ta'ala sebut yudahi'una, yumathiluna, mereka menyerupai perkataan orang-orang sebelum mereka. Sebab tu kalau kita tengok, sebenarnya hidup kita ini adalah putaran daripada sejarah. Benda yang berlaku pada kita hari ini sebenarnya berulang pada sejarah-sejarah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Cumanya dia punya variasi, dia berbeza sedikit. Daripada segi keadaannya mungkin berbeza, kita ni moden sikit, tapi daripada segi perjalanan sejarahnya sama. Benda yang diperkatakan oleh umat Rasulullah, iaitu golongan-golongan kafir pada zaman Rasulullah ini, sama dengan umat-umat terdahulu. Diperkatakan oleh umat-umat terdahulu di kalangan siapa? Di kalangan golongan-golongan Yahudi yang terdahulu, di kalangan golongan-golongan Nasrani yang terdahulu. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata anna yufakun, macam mana sampai peringkat tu mereka boleh berpaling sedangkan mereka telah dibentangkan dengan hujah-hujah di hadapan diri mereka. Sebab tu kita dah beritahu dulu tentang mukjizat. Mukjizat ini adalah perkara yang mencari adat, yang menundukkan akal. Yang mana kita tengok Nabi SAW ni seorang yang ummi, yang tidak erti membaca, tak erti menulis, tak pernah adaptasi daripada mana-mana tamadun. Nak adaptasi macam mana? Tak erti baca, menulis pun tak erti, nak baca macam mana? Tiba-tiba kita dah beritahu dekat Arab ini dia ada suq aswaq, ada suq uqaz, yang mana datang orang-orang Arab yang fasih. Orang Arab ni lisannya fasih-fasih, melontarkan kata-kata yang berbunyi sastra. Kata-kata sastra ni dia boleh menarik orang. Sebab tu kalau kita tengok orang yang pandai berpantun dalam ceramah dia, orang yang pandai bermain dengan kata-kata, orang dengar tu jadi menarik. Kan? Jadi mereka duduk dekat suq uqaz ni, antara pasar tempat mereka menjual beli syair. Datang situ lantun syair secara spontan dengan bahasa yang indah, bahasa yang tinggi-tinggi. Kemudian tiba-tiba datang Al-Quran dengan satu bahasa yang levelnya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia biasa, dalam keadaan Rasulullah ini tak pernah belajar.
Jadi di sinilah dikatakan sebagai qarinah ataupun bukti yang Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita melihat orang Arab melihat Al-Quran itu mukjizat daripada segi bahasa. Manakala orang Yahudi dan juga Nasrani yang duduk di Madinatul Munawwarah melihat Al-Quran daripada segi bahasa dan juga isi kandungan di dalam. Dia dua benda yang berbeza. Orang Arab dia nampak Quran tu mukjizat daripada segi bahasanya. Sebab Arab jahiliah ni dia tak kenal, dia tak baca kitab-kitab terdahulu. Tapi Yahudi dan juga Nasrani mengenal Nabi melalui apa dia? Isi-isi kandungan yang Muhammad sebutkan ini sebiji benda yang ada dalam Taurat dan juga Injil. Jadi dua-duanya nampak kebenaran daripada sudut yang berbeza. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua, Tuhan kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal, mereka yang diberikan kitab ini kenal Nabi lebih tak sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih lagi, anak dia tak tahu jadi benda akan datang. Nabi dia tahu benda yang akan berlaku kepada Rasulullah. Tu. Okey, kemudian sama sikit lagi. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai Rabb selain Allah. Begitu juga dengan Al-Masih bin Maryam. Imam Ahmad, Al-Tabimi dan Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahawa ketika sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW, ia lari ke negeri Syam. Yang kita cerita minggu lepas tu. Lari Adi bin Hatim. Okey. Di mana pada zaman jahiliyah ia telah masuk ke dalam agama Nasrani. Lalu saudara perempuan dan sejumlah orang dari kaumnya tertangkap dan menjadi tawanan di tangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan saudara perempuannya dan pulang menemuinya. Lalu perempuan tersebut memberikan dorongan agar Adi memeluk Islam dan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Adi pun datang ke Madinah. Pada saat itu Adi adalah ketua suku Ta'i. Suku Ta'i. Ayahnya adalah Hatim al-Ta'i. At-Ta'i. Yang terkenal dengan sikap dermawannya. Ketika dia datang ke Madinah, semua orang membicarakannya. Dia menjumpai Rasulullah SAW dengan mengenakan kalung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah SAW membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahib sebagai Rabb selain Allah. Dia berkisah, maka aku bertanya, mereka tidak beribadah kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, para rahib itu mengharapkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lalu mereka mengikutnya. Itulah bentuk beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Ya Ali, ma taqul ayaquruka ayaqullahu akbar ayyuqalallahu akbar hal ta'lamu syai'an akbar min Allah ma yaquruk ayaquruka ayyuqala la ilaha illallah fa hal ta'lamu ilahan ghairallah. Okey, kita berhenti sampai sekejap. Ini kisah Adi bin Abi Hatim. Kita tengok metod yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Lepas pada dia buat mari ayat Al-Quran dan dia tafsirkan dengan pandangan daripada sahabat Ibnu Abbas. Tadi dia tafsir tentang kalimah anna yufakun. Ibnu Abbas mengatakan apa dia? Yakni mereka ingkar daripada kebenaran dan kebatilan. Anna yufakun itu maksudnya apa dia? Allah Ta'ala tanya, macam mana mereka boleh berpaling? Kita dah beritahu, tanya ni ada banyak makna. Ada tanya dengan maksud nak faham, istifham, minta faham. Ada tanya dengan maksud memberi apa dia? Memberi kewaspadaan. Nah, ada tanya dengan maksud supaya kita istibad, minta supaya kita jauh daripada benda tu. Contoh, kita dah beritahu dulu, kita kenal. Tak? Saya dengar awak ambil si Fulan bin si Fulan ni bawa jadi staff awak tu, kata. Hai, dia tu boleh tahan dulu kerja dulu pun. Tak? Solat duit orang benda boleh awak ambil tanya. Kita tanya tak dia? Tanya tu bukan tanya nak tahu. Tanya kerana apa? Tanya istibad. Kita minta supaya awak kena jauh lah daripada diri dia. Ni Allah Ta'ala sebut apa dia? Anna yufakun, macam mana mereka boleh berpaling? Dengan maksud apa dia? Tak sepatutnya.
Tak, dengan kebenaran yang dah ada, dengan mukjizat yang terpampang, mereka berpaling lagi daripada kebenaran. Kemudian ayat yang seterusnya diceritakan tentang ahbar, tentang padri. Mereka menjadikan padri mereka sebagai arbab. Arbab ini plural kepada Rabb, jamak kepada Rabb. Rabb ini kita dah beritahu tadi, Rabb. Sebab itu Rabb dalam Al-Quran bila sebut Rabb, dia berkait dengan ilah sama. Bila sebut perkataan Rabb, bukan sahaja berkait dengan Rabb, tetapi berkait dengan ilah, iaitu Tuhan yang apa dia? Contoh malaikat tanya, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa maksud Tuhan di situ? Tuhan dengan makna ilah dan juga dengan makna Rabb, iaitu Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah, yakni ilah. Rabb, Tuhan yang menciptakan alam. Ma rabbuka dengan maksud ma ilahuka? Apakah sembahan kamu? Apakah sembahan kamu? Lalu Nabi bacakan kepada Hatim At-Tai. Nabi kata apa dia? Ittakhadhu ahbarahum, kamu menjadikan padri kamu ini sebagai Rabb, sembahan kamu. Kamu anggap dia Tuhan. Nampak? Kamu anggap dia sebagai Tuhan. Lalu Adi bin Hatim faham kat sini apa dia? Dia kata apa dia? Kami tak ada sembah apa ni? Kami tak sembah dengan maksud kami sujud depan padri dalam bentuk secara zahir. Dah, wahai padri, kami sujud sembah pada kamu. Kami tak sembah, dia kata. Adi bin Hatim kata, tak buat, orang Kristian tak buat kerja macam tu. Lalu apa kata Nabi? Nabi menjelaskan apa makna ibadah. Di sini tafsir apakah makna ibadah. Apa kata Nabi? Nabi kata, maka Rasulullah mengatakan, ya, para rahib itu mengharamkan yang halal, yuharrimuna ma ahallallah wa rasuluh. Kan, mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, dan menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Maksudnya ubah hukum Tuhan. Bila ubah hukum Tuhan, awak ikut benda yang padri awak kata. Bila awak ikut, bermaksud awak berpaling daripada Tuhan yang sebenar kepada arahan padri-padri awak. Di situlah awak anggap dia sebagai Tuhan. Jadi Nabi menerangkan apa makna ibadah. Sebab tu dalam Islam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada apa-apa ketaatan kepada mana-mana makhluk sekiranya berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Hatta kita dalam semayang sekalipun, kalau tok imam terlebih rakaat, tak boleh kita nak ikut tok imam dalam keadaan kita ada ilmu yang kita kurang rakaat. Tu belajar dalam masbuk muafiq lah. Nak bagi tahu ketaatan ni tak boleh pada benda-benda yang bercanggah dengan arahan Allah dan juga Rasulnya. Jadi di sini yang diterangkan apa makna ibadah di sini. Ibadah bukan setakat ritual penyembahan itu saja. Kristian kata aku tak buat benda tu, tapi awak ikut padri awak. Padri awak menghalalkan apa yang Allah Taala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan. Dan juga zaman padri ni, mereka ni ada yang berjual beli dengan agama. Benda yang menguntungkan bagi padri, maka mereka buat apa dia? Mereka halalkan benda tu. Benda yang merugikan padri, maka padri mengharamkan benda tu. Kan, sebab tu timbulnya Kristian yang namanya Protestan. Protes. Al-ihtijaj, golongan al-masihiyah al-ihtijajiyah kan disebut dalam bahasa Arab, iaitu mereka yang bangkit protes sampai peringkat timbulnya slogan sekular dalam agama Kristian. Da'ma liqaisar wa ma lillah lillah. Ni asalnya dia punya kata-kata ni daripada Kristian. Pengaruh sekular ni datang daripada mereka lagi. Tinggalkan urusan istana, urusan kerajaan kepada ahli kerajaan, dan urusan agama kepada ahli agama. Memisahkan agama daripada politik, daripada ekonomi. Sebab punca apa? Punca nak marah ke padri tadi tu. Nak marah ke padri tadi, hak menjual beli dengan agama tadi. Itu yang berlakunya protes. Okey, kemudian sambung sikit lagi. Wahai okey, sila. Kalau ilah tadi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Betul kalau kita kata ilah. Sebab tu kita kata makna ilah dan juga Rabb ini dia tidak boleh dipisah. Jadi ilah maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Rabb maknanya Tuhan yang menciptakan alam secara mutlak. Rabb maknanya Tuhan yang menciptakan alam secara mutlak. Dari segi kefahaman kita bezakan dua benda tu. Ilah, saya sebut sekali, ilah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Apa maksud dengan sebenar-benar sembah? Kita nak abdi Tuhan tu mesti berkuasa dan berkudrat mutlak. Mesti dia yang paling power sekali bahawa boleh kita mengabdikan sebenar-benar sembah. Apa makna Rabb? Rabb Tuhan yang menciptakan seluruh alam maya ini. Itu makna
Rabb. Jadi bila kita mengimani Allah Ta'ala itu sebagai pencipta kepada alam, dalam masa yang sama kita mengimani juga Allah Ta'ala itu yang layak disembah. Bila dia cipta alam, sudah tentu dia memiliki kuasa yang paling tinggi dan kuat. Maka dialah Tuhan yang sebenarnya layak untuk ditunduk sembah. Kita beriman, dia panggil tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Mengimani Allah Ta'ala itu pencipta alam, dipanggil tauhid rububiyah, dan mengimani Allah Ta'ala itu zat yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dipanggil tauhid uluhiyah. Uluhiyah dan rububiyah ni tak boleh pisah, tak boleh bercerai. Tak ada orang mentauhidkan. Kalau orang tu tak mentauhidkan Allah secara uluhiyah, automatik sebenarnya dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala secara rububiyah. Timbul khilaf ni kerana ada satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kamu tanya mereka, yakni orang-orang kafir, siapakah man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang mencipta langit dan juga bumi? La yaqulunna Allah, nescaya mereka katakan Allah Ta'ala. Dengan sebab ini khilaf, ada yang kata orang kafir ada tauhid ni, sebab orang kafir mengimani apa dia? Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ulama mufassirin, muhaqqiqin mengatakan orang kafir jawab macam tu bukan kerana iman, tapi kerana tak ada hujah nak jawab. Siapa buat langit bumi? Tak erti nak jawab. Jadi sebutlah Allah. Kalau betul dia ada iman, iman ni maksud yakin. Contoh kita kata gini, kenapa awak tak lintas jalan ni? Sebab kereta tengah laju, takkan saya nak lintas, cari nahah dia panggil. Kalau kita menyedari yang memiliki kuasa mutlak adalah Allah, siapa kita akan tunduk? Automatik kita akan tunduk hanya kepada Allah. Tapi orang kafir mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti mereka hanya kenal nama Allah, hasil daripada saki-baki agama Hanifiyah. Hanifiyah ni kalau kita baca dalam sejarah, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saki-baki agama tu masih ada, nama Allah tu masih meniti di mulut mereka. Tapi tawah dah telanjang dah. Dah tak ada benda kita sebut tentang perlakuan. Mereka berinteraksi dengan riba. Mereka berinteraksi dengan apa? Dengan menipu orang. Dengan menipu orang. Sebab tu bila Mekah kena banjir, dia orang buat apa? Kutip dana balik. Nak kutip dana ni, antara prasyarat dia apa dia? Kita dah sebut sebelum ni. Tidak boleh daripada hasil menindah orang lain. Reti dia tu, kotor duit tu. Menipu orang. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Allah Taala sebut, celakalah golongan mutaffif. Bila mereka ambil timbangan orang nak penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka timbang orang menipu. Nak letaklah benda-benda tak kisahlah, tapi menipu dalam jual beli. Tapi nak buat Kaabah tak boleh, kena ambil duit yang bersih sahaja. Jadi sebab tu kenal Allah tu sekadar nama saja orang kafir. Dia tak beriman pun dengan tauhid uluhiyah semata, rububiyah semata-mata, tak ada tauhid bagi mereka. Okey. Kemudian sambung dia kata, boleh okey. Kita bertauhid dengan dua ni secara fakir. Okey. Kita pergilah bincang yang bincang ulama-ulama tu kan. Okey. Tu sebab tu kita kata berbincang tentang contoh bab ta'alluq kan, kita belajar itu tak wajib. Itu fardu kifayah saja. Fardu kifayah maksudnya idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqi. Kalau ada ulama yang dah reti bab tu, tak perlu dah. Sebab tu kalau dalam kitab Aqidatun Najin, sebenarnya setiap daripada perbahasan tu ulama ada sebahagian. Syekh Zainul Abidin dia akan sebut, dia kata apa dia? Perbahasan ini tidak wajib pun awak tahu. Menunjukkan benda ni ada bahasan yang fardu kifayah. Yang wajib orang beriman dalam hatta pengajian sifat 20 sekalipun, ulama kata yang wajib orang awam beriman, mengimani Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala kesempurnaan, terhindar daripada segala kekurangan, dan awak kenal Allah Ta'ala tu dengan dalil. Apa dia dalil? Dalil ijmali. Apa dalil ada Allah? Ada kita dalil ada Allah. Lepas dah dari segi fardu ainnya dah lepas. Cumanya macam mana dengan sekarang ni ajaran-ajaran batiniah yang pelik-pelik mari, awak nak berhadapan dengan pemikiran ni macam mana? Yang tu kena pada ilmu fardu kifayah. Ataupun kadang-kadang mari dalam benak kita, awak ni daripada mak awak daripada toki awak daripada orang ni daripada Allah daripada siapa? Timbul benda-benda macam tu. Macam mana nak jawab? Jawabnya perbahasan ilmu tauhid, terutamanya dalam ilmu kalam yang menyelesaikan perbahasan. Dia menyelesaikan perbahasan tersebut. Okey. Kemudian sambung sikit lagi. Makna hadis
tersebut, wahai Ali, apa yang engkau katakan? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan Allahu Akbar? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah yang dapat memberikan mudarat kepadamu? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan tiada ilah selain Allah? Apakah engkau mengetahui ilah selain Allah? Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat yang benar. Ia berkata, aku benar-benar melihat wajahnya ceria berseri-seri. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang Yahudi itu dimurkai dan orang Nasrani itu tersesat. Okey, jadi ini Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini secara mudahnya dia masuk Islam dengan cara macam mana? Yang pertama sekali kerana dia berhujah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu wajadilhum billati hi ahsan. Salah satu alat untuk kita berhadapan dengan orang kafir adalah dengan cara berhujah. Tapi nak berhujah kena tengok. Yang pertama, kita sendiri kena cukup alat untuk bermunazarah, untuk berjidal, untuk berhadapan dengan orang kafir. Kalau kita tak cukup alat, dia makan kita je ni. Nah, yang keduanya, pada waktu yang munasabah, waktu yang sesuai. Sebab tu dalam ayat Quran juga, di samping Allah Ta'ala suruh berjidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu, berhadapanlah kamu dengan orang kafir itu dengan cara yang terbaik, iaitu perbuatan yang sesuai pada waktu yang sesuai. Itu dipanggil hikmah. Perbuatan yang sesuai pada masa yang sesuai. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala tegaskan juga, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu mencela, mengeji sembahan-sembahan mereka. Nescaya mereka akan mengeji sembahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebagai sembahan. Maksudnya apa dia? Jangan kita kokse. Jangan kita koddan sekali. Nak berdebat ada tempatnya, ada waktunya, kan? Kalau contoh orang kafir minta kat kita nak tahu sungguh, macam Adi bin Hatim datang bertemu dengan Nabi nak tahu pasal Islam, maka Nabi berhadapan dengan dia. Kadang-kadang ada orang mari dengan Nabi dengan cara yang lain, macam Sayyiduna Rukanah mari ajak Nabi bocah, tu lain pula. Sayyidina Rukanah dia kata, kalau betul mu Muhammad, kalau tak kerana mu ni sabit dengan aku kerak dah tekak mu, lebih kurang gitulah. Dah sebut dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, kisah tentang Rukanah. Sekarang kamu berdoa dengan Tuhan kamu, aku berdoa dengan Al-Latta Al-Uzza. Jadi dia beradu dengan Nabi, beradu 3 kali Nabi duduk atas ada orang dengan cara macam tu. Ada orang dengan Nabi, kebanyakannya Nabi menunjukkan akhlak kepada mereka. Okey, kemudian dia kata, begitu juga yang dikatakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas dan lainnya tentang ayat yang sama, iaitu bahawa sesungguhnya mereka mengikuti para bagi mereka atas apa yang mereka halalkan dan yang mereka haramkan. Asuli berkata mereka meminta nasihat daripada pemimpin mereka dan berbalik dari kitab Allah. Oleh itu Allah berfirman pada ayat ini, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa, yakni yang kita mengharamkan sesuatu, yakni jika mengharamkan sesuatu maka itulah yang haram. Apa yang dihalalkan maka itulah yang halal. Apa yang disyariatkan maka itulah yang diikuti, dan apa yang diputuskan maka itulah yang dilaksanakan. Okey, sampai situ dulu. Dia kata, tengok yang keseterusnya, Imam Ibn Kathir mendatangkan iaitu tafsiran daripada siapa? Tafsiran daripada Huzaifah Al-Yamani, iaitu athar daripada Huzaifah Al-Yamani, kata-kata daripada Abdullah bin Abbas. Apa maksud ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah? Iaitu mereka mengikuti para rahib mereka atas apa yang mereka halalkan dan mereka haramkan. Sedangkan jelas termaktub dalam kitab mereka benda ni halal, benda ni haram. Rahib kata tak, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jadi berpandukan kepada rahib mereka. Begitu juga dengan As-Suddi, seorang mufassir mengatakan apa dia? Mereka meminta nasihat daripada para pemimpin mereka dan berpaling daripada kitab Allah. Minta nasihat bukan saja-saja kau tim siap-siap dah. Dah kau tim siap-siap. Okey, macam mana ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah, kan? Jadi di sinilah kata Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada ilah. Ilah di sini merujuk kepada apa dia? Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah. Sembah maksudnya tunduk mengikut arahan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu menghalalkan apa yang Allah Taala haramkan, kamu tidak ada tauhid uluhiyah, hanya tak ada di situ. Kamu tidak ada uluhiyah daripada segi tauhid.
Okey, kemudian La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Tiada ilah selain dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Yakni Maha tinggi dan Maha suci dari sekutu, tandingan, rekaan, lawan dan anak. Tiada ilah selain Allah dan tiada Rabb selain dia. okey, Maha tinggi dalam tauhid bukanlah bermaksud tinggi daripada segi bertempat. Tinggi maksudnya dari segi ma'nawi. Contoh saya kata, kedudukan si Fulan bin si Fulan lebih tinggi daripada saya. Kan? Lebih tinggi daripada saya. Adakah tinggi? Padahal pejabat dia duduk bawah, tapi saya kata kedudukannya lebih tinggi. Tinggi daripada segi makna jawatan sebagai contoh. Guru saya lebih tinggi daripada saya. Kan? Padahal saya kerja di bangunan tingkat 5, dia duduk bawah contoh, kan? Jadi tinggi daripada segi makna bermaksud kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang tertinggi, bukan tinggi daripada segi mengambil ruang ataupun tempat. Kerana kalau Tuhan mengambil ruang dan tempat, bermaksud Tuhan itu berjisim. Jadi sebab tu ulama kata tinggi di sini bukan tinggi berkait dengan tempat. Maha suci Allah daripada sebarang sekutu. Tuhan tak ada rakan kongsi, tak ada sekutu. Tidak ada tandingan, tidak ada rekaan. Tidak ada lawan dan juga tidak ada anak. Sebab itu dalam perbahasan sifat 20 antara perbahasan yang cukup penting dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Dibahaskan di situ. Macam mana kalau ada dua Tuhan? Dua Tuhan ni bersepakat. Macam mana kalau ada dua Tuhan ni berselisih? Tak boleh ada. A tak mau gini, B nak gini. Dia bahas. Dalam pengajian ilmu kalam dia bahas. Sebab benda tu kadang-kadang terbayang. Boleh tak ada dua Tuhan? Cubalah dalam ilmu kalam dia mencabar akal kita supaya datangkan benda tu. Kalau dua Tuhan ni berpakat, macam mana berlaku? Contoh, Tuhan A dan Tuhan B berpakat. Ni syarik. Dia panggil syarik. Ada dua Tuhan. Kita andaikan dua Tuhan. 3, 4, 5 lagi lah. Dua je dulu. A dan B ni berpakat untuk mencipta alam. Kita tanya orang tu balik. Alam ini tercipta dengan kuasa A ke B? Dia kata alam ini tercipta dengan dua kuasa Tuhan, A dan juga B. Bermaksud di situ dua-duanya bukan Tuhan. Kenapa? Kerana saling memerlu antara satu dengan yang lain untuk mengadakan alam. Tuhan A tak boleh nak cipta alam kecuali dengan bantuan Tuhan B. Tuhan B juga tak boleh nak mengadakan alam kecuali dengan bantuan Tuhan A. Kemudian dia kata tak gini. Tuhan A, ni cerita pasal Tuhan pakat ni. Tuhan A nak buat bumi ataupun nak buat alam. Kemudian Tuhan B pun nak buat alam yang sama. Kita katakan jawabnya Tuhan B tu bukan Tuhan walaupun dia mengaku Tuhan. Kenapa? Dia menghasilkan benda yang telah terhasil. Sebagai contoh saya kata, ada orang buat remote ni. Saya kata saya nak buat remote ni, remote yang sama ni saya kata. Buat apa remote yang sama? Buat cipta. Ni benda hak tak ada lagi, baru cipta. Dia kata gini, Tuhan A cipta semua alam, datang Tuhan B nak cipta benda yang sama. Cipta benda sama ada dah. Kan? Jadi itu dipanggil tahsilul hasil. Yang B sebenar hakikatnya tidak layak digelar sebagai Tuhan. Jadi dibahaslah dalam perbahasan ilmu sifat 20 dibahas. Macam mana kalau andaikan dua Tuhan ni tak sepakat. Ni dua Tuhan sepakat. Natijahnya keputusannya dia akan membawa kepada wahdaniyah, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ada dua Tuhan. Bertepatanlah dengan benda Quran sebut lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan, nescaya akan hancur lebur lah bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut itu suruh kita fikirlah, fikir. Okay. Kemudian dia kata apa lagi? Okay. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaqallahu illa an yutimma nurahu walau kana al-kafirun. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.
Okey, jadi di sini ada perkataan nurullah. Nurullah maksudnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu uslub dipanggil uslub isti'arah. Dalam kaedah bahasa Arab, dalam belajar balaghah dipanggil isti'arah. Isti'arah ni meminjam satu perkataan yang lain, menggunakan satu perkataan yang lain kerana memiliki alaqah, hubung kait yang rapat antara perkataan tu dengan perkataan yang sebenar. Nurullah di sini bermaksud dinullah, agama Allah. Nur maksudnya cahaya Allah. Apa maksud cahaya Allah? Iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hubung kait antara cahaya dengan agama ni? Sebagaimana cahaya itu menyebabkan orang boleh nampak kepada sesuatu jalan dan melakukan pilihan yang tepat, begitulah agama. Ia menjadi penyuluh kepada orang untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan nur, cahaya agama itu dengan nur kerana apa dia? Kerana ada hubung kait yang rapat. Okey. Okay. Allah berfirman bahawa orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin ahli kitab itu mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah, iaitu fi'unu Allah. Yakni petunjuk dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan hanya menjumpuh cara debat dan kebohongan. Usaha mereka itu seperti orang yang ingin memadamkan sinar matahari atau cahaya bulan dengan tiupan mulut. Jadi tidak mungkin berhasil. Itu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW mesti sempurna dan menang. Okey, daripada sini disebut di sini itfa'un nur. Itfa' maksudnya memadamkan. Memadamkan di sini ulama menyebutkan memadamkan dengan cara macam mana? Teknik pertama yang digunakan oleh orang kafir adalah mulut mereka, lisan. Iaitu mengadakan pendustaan kepada Nabi. Mereka reka cerita terhadap Nabi dan cuba untuk berdebat dengan Rasulullah SAW. Ini teknik pertama. Orang kafir ni dia akan buat cerita, dia akan buat pembohongan dan dia akan jawab debat. Bila dia kalah teknik ni, baru dia pergi pada step yang kedua, iaitu kekerasan. Cara yang pertama dia akan gunakan apa dia? Lisan. Dia akan gunakan lisan. Sebab itu kalau kita tengok Al-Walid ibn Mughirah, seorang pembesar Quraisy, disebut dalam Quran, innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basar. Diajuk orang berimpun cerita tentang Rasul. Apa pandangan kamu tentang Muhammad? Ni fikir-fikir tak tahulah nak kata ahli sihir pun tak boleh Muhammad ni. Sebab apa? Dia tak pernah tengok Muhammad belajar sihir sepanjang hidup dia. Dia membaca pun tak erti, dan Muhammad ini orang yang baik. Nak kata Muhammad tukang sihir, tak boleh. Dia belajar sihir kat mana? Dia pun tak pernah jumpa dengan ahli sihir. Dan orang kenal Nabi ni macam mana? Nak kata Muhammad ini gila pun tak boleh. Sebab dia lah orang cerdiknya. Masa umurnya kurang daripada 15 tahun, dialah orang yang diamanahkan untuk menyelesaikan masalah orang Arab, nak meletakkan balik Hajarul Aswad. Kurang daripada 15 tahun umur. Jadi banyak bukan setakat tu. Orang Arab dulu dipandai ilmu, dia panggil ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah ni ilmu membaca raut muka orang. Ada tuan-tuan ilmu ni dipanggil ilmu baca muka orang, ilmu qiyafah. Nabi ni berapa kali ahlul qiyafah tengok muka Nabi, dia kata ni budak hebat so. Tengok ke air Roman muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata Muhammad gini, nak kata gini tak kena, nak kata gini tak kena, nak kata gini innahu fakkara wa qaddar. Al-Mughirah fikir nak kata benda ke Muhammad, tak boleh. Bila kalah lakuk hujah ini, barulah pergi pada agenda seterusnya apa ni? Membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dia kata nak memadamkan dengan debat dan kebohongan. Mereka reka cerita. Ini kerja orang kafir. Sejarah ni akan berulang. Reka cerita, fitnah, ini akan berulang pada orang Islam. Kemudian oleh itu Allah berfirman berkaitan dengan tujuan dan keinginan mereka itu, wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Orang kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Dari sinilah waktu malam dinamai kafir. Al-lailah bermakna kafirah. Malam boleh dipanggil dengan kafir, waktu kafir boleh. Apa awak ni kafir-kafir ni? Cuma kafir waktu malam tu dari segi lurah, dari segi uruf, penggunaan bahasa tak panggil, dari segi penggunaan kebiasaan tak panggil, dari segi bahasanya betul.
Macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dan tidak adalah binatang yang melata atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala beri rezeki pada dia. Dabbah di situ merujuk kepada manusia sekali, dia berjalan dengan kaki. Tapi dabbah yang difahami oleh uruf orang Arab kebiasaan binatang kaki 4 ataupun lebih. Macam lembu kan, itu panggil dabbah. Samalah juga kafir secara urufnya orang gunakan kepada orang yang bukan Islam. Tapi boleh lailah kafirah, tak masalah. Malam yang kafir kan. Okey, bahasanya betul lah. Okey, kemudian dari sinilah waktu malam dinamai kafir kerana waktu malam menutupi segala sesuatu. Malam ini menutup keaiban kita. Allah Ta'ala jadikan malam tutup. Waktu tidur, waktu malam. Waktu tidur ni lah selok sana, selok sini, tak sedar kan? Tapi Tuhan jadikan waktu malam. Kalau kena siang lah, dah nampak habis aib yang ada pada diri kita. Okey. Kemudian juga dinamai kafir kerana menutupi benih-benih dalam tanah. Jadi ada sebab tu dalam Al-Quran ada sebut a'jabal kuffara nabatuhu, iaitu tanaman-tanaman mereka mentakjubkan, mengagumkan akan diri mereka, iaitu mengagumkan akan diri petani. Kufar dalam ayat tu surah Hadid tu bukannya orang kafir, iaitu petani. Kenapa petani dipanggil kafir? Mereka menutup butir benih tu bawah tanah. Jadi melindungi. Kan kita dah sebut kufur kan maksudnya cover, penutup. Jadi orang kafir, jangan kita sebut faham kafir itu, kafir ada dengan banyak orang. Tapi makna yang biasa digunakan adalah dengan maksud apa dia? Orang yang menutupi cahaya. Orang yang menutupi cahaya hati mereka dengan kekotoran najis kufur. Okey. Kemudian firman-Nya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk adalah berita kebenaran, iman yang sahih dan ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun agama yang benar adalah amal perbuatan yang sahih dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Okay, Ibn Kathir menyatakan, ini adalah tafsiran daripada Ibn Kathir. Ibn Kathir mengatakan apa dia? Allah Ta'ala kata dia nak menyempurnakan cahayanya. Macam mana cara Allah Ta'ala sempurnakan cahaya ni? Caranya macam mana? Tariqah dia. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dia yang telah mengutuskan rasulnya. Maksudnya dengan perantaraan rasul. Tuhan jadikan asbab untuk sempurna cahaya ini dengan perantaraan rasul. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Wa illam taf'al, kalau kamu tak sampaikan maka risalah tidak akan sampai. Soalan, wajib tak Nabi sampaikan segala apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi? Wajib ke tak? Wajib ke? Tidak. Allah wajib tak Nabi menyampaikan segala apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi? Wajib kan? Jawabnya, Nabi tak wajib menyampaikan segala apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, tetapi yang Nabi wajib sampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk Nabi sampaikan. Itu dua benda yang berbeza. Sekali lagi saya ulang, Nabi tak wajib menyampaikan segala apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, tetapi Nabi wajib sampaikan segala apa yang diperintahkan, yang diperintahkan kepada Nabi untuk disampaikan. Sebab itu disebut dalam definisi, kalau kita belajar dalam tauhid tentang kenabian, apa dia? Insanun hurrun min bani Adam awhallahu ilaihi wa umira bitablighi, iaitu manusia yang merdeka dari kalangan orang laki-laki. Rasul dan juga Nabi ni lelaki kan, dan diperintahkan untuk dia sampaikan. Mana-mana wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, Allah Ta'ala tak suruh Nabi sampaikan pada orang, tak wajib Nabi sampaikan. Boleh jadi yang Nabi tahu tu lebih banyak daripada yang Nabi sampaikan kepada kita. Tapi hak Nabi wajib kena sampaikan. Allah Ta'ala bagi wahyu, Allah Ta'ala kata hak ni sampai pada umat kamu, hak ni sampai pada umat kamu. Yang tu yang wajib kena disampaikan. Okey. Jadi dengan cara apa dia? Allah Ta'ala utuskan Rasul,
perantaraan Rasul. Dengan membawa huda, apa makna huda? Huda kata Al-Imam Ibn Katsir, huda maknanya adalah berita. Al-huda kena pada khabar, al-khabar as-sadiq. Huda di sini dengan maksud berita, berita kebenaran. Dinil haq dengan makna apa dia? Iman yang apa dia? Dan ilmu yang bermanfaat. Adapun agama yang benar adalah amal perbuatan yang sahih. Jadi huda merujuk kepada pengkhabaran, berita, tentang berita, ilmu, benda-benda yang berkait dengan pengetahuan dipanggil huda. Benda-benda yang berkait dengan pengetahuan dipanggil al-huda. Benda-benda yang berkait dengan amali, terjemahan daripada ilmu. Perbuatan adalah terjemahan daripada ilmu. Kita belajar tentang sedekah. Sedekah ni dia punya as-sadaqatu tudfi'u ghadab Allah. Sedekah boleh memadamkan kemarahan Allah sebagai contoh. Itu pengetahuan. Lalu kita bertindak, ambil duit itu sebahagian kita sedekahkan. Itu dipanggil apa dia? Itu dipanggil terjemahan daripada ilmu. Terjemahan daripada ilmu ni kalau ikut periwayatan daripada Ibn Katsir disebut apa dia? Ini dipanggil dinul haq. Perbuatan tu dipanggil dinul haq. Dah. Al-huda merujuk kepada ni yang kita duk belajar ni panggil huda. Ni pengetahuan. Pengetahuan, kita dapat gambaran, gambaran. Jadi huda merujuk kepada al-khabarus shadiq, perkhabaran yang benar tentang iman. Benda-benda yang mengenyangkan akal dia panggil sebagai huda. Benda-benda yang amali, yang merupakan terjemahan kepada ilmu, dia dipanggil sebagai dinul haq. Jadi peranan Nabi ni, kalau nak betul kita kata kita nak ikut Nabi, dia ada dua peranan. Besar sebab tu kata berat ni. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan bebankan kepada kamu dengan bebanan yang berat. Kalau sekadar bersyarah saja tak berat, taklah terlalu berat juga. Tapi ilmu dan amal, ilmu dan amal nak kena pergi seiring. Yang ni yang nak kena pergi seiring. Ni yang kata berat ni kan. Kemudian dia kata seterusnya, tampil sikit lagi. Yusyrafu alaihi kulli, untuk dimenangkannya atas semua agama, yakni terhadap semua agama, seperti yang disebut dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla arda masyariqaha wa magharibaha wa sayabluhumul ummati ma zuriyati biha. Sesungguhnya Allah telah menghimpunkan untukku bumi timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dihimpunkan untukku. Jadi disebutkan di sini liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dan Allah Taala kata apa dia? Kami utuskan Nabi dengan ilmu dan amal yang benar, ilmu yang benar dan amal dan benar, kata Ibn Katsir, liyuzhirahu 'ala dini, dengan tujuan apa dia? Untuk dimenangkan ke atas seluruhnya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah Muhammad, ja'al haqqu, datang kebenaran maka akan hancurlah kebatilan. Cumanya tarikh hancur sebenarnya bila? Itu bukan kerja itu kerja Allah Taala. Yang pasti datangnya kebenaran akan mengizharkan, akan dizahirkan, dimenangkan ke atas kebatilan, seperti mana hak Nabi sebut dalam hadis ini. Didatangkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, apakah sokongan yang Allah Taala akan menangkan ni? Daripada hadis Rasulullah SAW, daripada riwayat Muslim, Allah Taala telah menghimpunkan untukku bumi timur dan barat. Maksudnya kemenangan yang Allah Taala akan beri pada orang Islam ni daripada timur dan juga barat. Masa ni Islam tak menang lagi. Ini merupakan mukjizat ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dihimpunkan untukku. Jadi timur dan barat nak menunjukkan banyaknya wilayah yang akan dikuasai oleh umat Islam. Jadi kita beristirahat dulu lah. Dah, kita berhenti sini dulu. Sambung lagi insya-Allah sekejap lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.